Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Bicara Naratif pada malam ini seperti kebiasaan pada hari Isnin jam 9 malam di TV1 saluran berita RTM dan juga di penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Malam ini kita masih lagi membicarakan berkenaan isu dan juga perdebatan yang hangat diperkatakan, khususnya bukan saja sewaktu kita menempuh situasi dan juga bagaimana korelasi pandemik ini memberikan kesan kepada institusi keuangan dan juga keadaan keuangan masyarakat, tetapi juga dengan situasi banjir ini turut mendesak beberapa pihak untuk menyuarakan berkenaan pengeluaran sekali lagi bagi simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pencarum-pencarum yang mempunyai simpanan di dalam KWSP. Selepas iCitra dan juga iSinar sekali lagi disuarakan dan juga dicadangkan supaya dibenarkan dan juga diluluskan untuk pengeluaran sekali lagi. Namun persoalannya, apakah relevan dan juga rasional apabila kita melihatkan bagaimana ia juga bertentangan dengan prinsip asal dan asas KWSP sebagai jaminan persaraan masa depan. Untuk kita bercakap lebih lanjut kepentingan dana persaraan, malam ini saya amat bersati untuk bersama dengan tiga tetamu kita bawakan, dua di studio, satu secara dalam talian. Bersama dengan saya di studio Profesor Madya Dr. Bahram Abdul Hamid, penganalisis ekonomi International Center for Education Islamic Finance INSAF. Terima kasih Dr. Bahram sekali lagi bersama dengan kami dalam perkongsian pada malam ini. Juga dengan kami juga di studio Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Abdul Latif, Naib Pengerusi Gerakan Keadilan Monetari Malaysia. Assalamualaikum Prof. Madya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini isu yang hangat dan kita hangatkan kembali untuk kita membawa satu mungkin perspektif yang berbeza bagaimana solusi dan penyelesaian yang boleh untuk kita terjemahkan secara bersama. Juga kita bersama secara dalam talian adalah yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq Imam, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Uni MLC. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk bersama kami dalam ruangan pada malam ini. Isu tentang kepentingan dana persaraan, molek untuk saya bermulakan dengan pemahaman mungkin daripada Dr. Bahram berkenaan tentang prinsip asas dana persaraan masa hadapan ini. Sudah pastinya bagi golongan yang bekerja menyimpan satu jumlah peruntukan wang yang telah pun diperoleh sewaktu tempoh pekerjaan dan akan dituai hasilnya apabila bersara nanti. Dalam perihal KWSP ini, bagaimana ia sebagai satu jaminan sekurang-kurangnya penyediaan persaraan yang selesa, Doktor? Terima kasih, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bincangkan isu ni, kita harus bincangkan isu ni secara rasional dan bukannya emosional. Ya. Dan seperti mana kita tahu, KWSP adalah simpanan untuk usia tua. Maksudnya selepas kita bersara dan dijangkakan secara puratanya rakyat akan bersara pada umur 55 tahun dan kurang lebih kita akan hidup dalam 10 tahun lagi, iaitu 65 tahun. Ya. Kalau kita gunakan benchmarking antarabangsa, baik World Bank ataupun International Monetary Fund, buat masa kini kita memerlukan RM2,000 sebulan untuk hidup secara selesa, bukan mewah. Jadi kalau untuk 10 tahun kita memerlukan kurang lebih RM240,000. Ya. Seperti mana kita kata social safety. Maksudnya setelah kita bersara, kita harus mempunyai satu jaminan bahawa kehidupan kita dapat dilangsungkan dengan cara yang baik dan selamat dan sejahtera. Ya. Dan statistik telah menunjukkan bahawa tabungan dalam KWSP untuk rakyat Malaysia agak mendukacitakan, di mana lebih 60% sudah pun mempunyai tabungan yang terlalu sedikit. Dan kita telah mengusik ini 2 kali sebelum ini. Dan kita tidak dapat mengusiknya lagi. Dan kita harus ingat bahawa negara Malaysia menuju apa yang kita panggil aging nation. Ya. Dan dijangka pada tahun 2030, nisbah penduduk yang berusia akan menjadi agak besar. Seperti mana negara Jepun. Ya. Dan kita memerlukan satu jaminan bahawa golongan berusia ini dapat secara kendiri menjaga diri mereka. Jika ini tidak dapat dijamin, adalah dikhawatiri bahawa keadaan ini akan mewujudkan satu krisis yang boleh kita jenamakan sebagai krisis sosial. Ya. Jadi itu sebagai mukadimah untuk perbincangan kita hari ini. Okey. Prof. Madya Dr. Ahmad Azman, mungkin kaedah persaraan bagi mereka yang mempunyai KWSP ataupun berpencen itu tidak boleh disamakan ataupun tidak boleh dibanding bezakan kerana tunai secara one-off dan juga tunai yang diberikan secara bulanan itu mungkin berbeza dari segi penerimaan dan juga modus operandinya. Apabila kita bercerita tentang KWSP ini, seawal persaraan itu bermula, maka tunai itu akan terus boleh dikeluarkan. Maka perihal tentang isu-isu inflasi, isu-isu kenaikan
harga barang, isu-isu kenaikan kos sara hidup tidak memungkinkan kalau sekarang ini kita menjangkakan 200,000 untuk 10 tahun, mungkin pada masa hadapan 200,000 hanya untuk 5 tahun. Bagaimana Prof. Dr. Ahmad Azman melihat perkara berkenaan tentang tunai itu adalah sesuatu perkara yang subjektif, bergantung kepada situasi masa hadapan dan keperluan masa hadapan? Ya, Dr. Baharum cerita 10 tahun. Tapi kalau ikut statistik sebenarnya jangka hayat penduduk Malaysia ni 75. Lelaki 72, perempuan 79. Ya. Kita mati cepat sikit. Dan disebabkan itu, kalau kita lihat persaranan lepas 55 ke 75, 20 tahun, kalau macam Dr. Baharum kata kalau nak bersara dengan selesa 2,000, sebenarnya kita memerlukan 480,000, setengah juta. Tetapi bila kita sebut tentang purchasing power, ringgit Malaysia sebenarnya telah mengalami penyusutan sejak 10 tahun, by orang kata 70%. Dan juga kalau kita tengok CPI ataupun kadar inflasi tahun lepas saja telah meningkat kepada 2.93.3, bermakna RM50 sekarang, RM50 10 tahun akan datang, dan RM50 apabila kita bersara 20 tahun nanti pun tidak akan mampu menjamin bahawa barangan yang dibeli itu akan sama bila kuantiti dia ataupun nilai dia, nilai barang tersebut. Disebabkan itu, kebimbangannya bukan sahaja nilai mata wang itu akan susut, tetapi jumlah pun belum tentu kita akan dapat. Sebab kalau ikutkan nak capai 240,000 tu, saya rasa 80% tidak akan dapat mencapai 240,000 tu apabila mereka bersara. Dan disebabkan itu kita kena lihat dari segi konteks lain lah. Maknanya selain daripada memastikan mereka dapat itu, simpanan setinggi itu, tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa kalau mereka yang bakal bersara tidak lama lagi setahun, lagi 2 tahun. Sebab sekarang satu lagi statistik, 54% mereka yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada 50,000. Bermakna kalau mereka dah bersara tahun depan, mereka dah tak boleh dah hidup dengan orang kata selesa untuk bersaraan. Ini dah tak ada dah ruang. Itu saja duit mereka ada. Mereka dah tak boleh nak menyimpan lagi dan mengeluarkan. Oleh itu, apabila kita berbicara tentang kecukupan duit untuk bersara, pada masa yang sama kita kena memikirkan tidak lama lagi peratusan mereka yang lebih 60 tahun tu, 2030 tu mungkin 15%. Okey, adakah ini akan menyebabkan kerajaan akan lebih terbeban kos kebajikan, kos kesihatan kerana rakyat dah tak mampu untuk menjaga diri sendiri disebabkan simpanan amatlah kurang. Itu yang kita kena lihat di situ. Ya, persoalan kepada Datuk Muhammad Syafiee, kita sedia faham intervensi ataupun campur tangan kerajaan dalam kitaran ekonomi itu perlu. Cumanya apabila terlalu banyak intervensi dalam kitaran ekonomi dan juga kitaran pekerjaan itu juga mungkin akan memungkinkan suatu gangguan berlaku di situ. Contohnya, kalau kebergantungan kepada bantuan-bantuan kerajaan, bantuan perubatan, bantuan-bantuan persaraan hanya dinilai daripada pihak kerajaan semata-mata, maka ia akan memungkinkan institusi-institusi yang ditubuhkan untuk dana persaraan ini menjadi semakin lemah dan tidak mempunyai asas yang kukuh. Jadi bagaimana Datuk melihat isu-isu tentang perlunya ada keseimbangan antara intervensi pihak kerajaan dan juga pengukuhan institusi dana persaraan seperti ini supaya kedua-duanya boleh bergerak memberikan jaminan masa depan lebih baik untuk golongan pekerja yang bakal bersara, Datuk? Terima kasih Cik Ismail dan para panel. Pertama yang saya ingin menyatakan dalam pembukaan hal ni, pekerja-pekerja yang mencarum dalam KWSP kurang lebih 15 ataupun 16 juta orang. Jadi kita pegang satu hasrat yang besar. KWSP telah diwujudkan atau dana persaraan telah diwujudkan pada tahun 1951. Dana tahun ini sudah pun masuk hampir 71 tahun. Makna kata pencarum-pencarum ke dalam KWSP dari dulu sehingga hari ini mempunyai confidence yang tinggi kepada KWSP ataupun dana persaraan yang ada sekarang ini. Walau bagaimanapun kita lihat sekarang ni apabila lakunya ledakan iaitu pandemik COVID-19 dan juga dengan banjir baru-baru ini, kita telah lihat bahawasanya
KWSP telah dijadikan sebagai satu sasaran. Saya perlu menegaskan KWSP ini telah dijadikan sebagai satu sasaran. Di samping itu, kita juga lihat bahawa telah ada cadangan untuk boleh mengeluarkan wang daripada simpanan yang telah pun mereka carum sekian lama. Ini bukan satu perkara yang mudah. Biasanya atau lazimnya orang-orang yang mencarum duit dalam KWSP ini sentiasa ingin melihat bahawanya simpanan ini boleh mencukupi untuk semasa mereka bersara kelak. Ini menjadi matlamat penting. Tetapi apabila wang ini telah dikeluarkan dengan pelbagai jenama yang telah disebutkan, pada awalnya sebagai pihak Kesatuan Sekerja, kita rasa ini oleh kerana dianggap sebagai emergency. Bila emergency itu dan tiba tambah pula kerajaan yang mengumumkan dan juga pengeluaran telah dibuat. Okey. Ya, ini pengeluaran telah dibuat. Itu adalah situasi semasa dahulu. Untuk nak imbangkan sekarang ini, pihak kesatuan juga merasa cukup susah melihat apa yang sedang dan akan berlaku dengan pencarum-pencarum wang dalam KWSP. Kerana, untuk makluman, setiap pekerja apabila mereka mencarum, dia ada dua dana. Satu daripada share majikan dan satu lagi share pekerja itu sendiri. Untuk pekerja-pekerja yang bergaji rendah di bawah B40 misal kata, caruman dia tak begitu tinggi. Sebab gaji dia mula dulu pun 1,200. Jadi caruman itu ataupun simpanan itu akan bergerak dari masa ke masa. Jadi bila timbulnya sekarang ini, ada pihak yang bersetuju sangat-sangat supaya pengeluaran boleh dikeluarkan. Ada juga pihak yang tidak bersetuju pengeluaran itu dikeluarkan. Kerana kita juga kena lihat simpanan hari tua. Kita juga kena faham bahawasanya ini adalah untuk safety net seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Dan juga sahaya hidup dan juga untuk jaminan masa depan. Kita tak mau lihat kebanyakan pekerja yang telah keluarkan duit daripada simpanan, suatu hari besok negara kita ni penuh dengan gelandangan. Sebab kita tak boleh survive dan kita tidak ada ability lagi duit. Kita tidak boleh ada apa-apa wang lagi di tangan kita kerana itulah wang yang kita ada daripada saving kita. Jadi sekarang ni kita kena cari satu kaedah yang terbaik bagaimana kita boleh balance. So kerajaan juga tak boleh gunakan unilateral decision, tak boleh. Kena juga dengan suara-suara seperti dua-dua profesor tadi, banyak pandangan-pandangan yang ada. Jadi mungkin apabila mendengar perkara ini secara fakta, bukan secara emosi, maka imbangan itu akan dapat dibuat. Okey. Baik, kita faham, kita sedia maklum. Kalau bercakap tentang emosi ini, sudah pasti keterdesakan masa yang susah ini, ramai yang mengharapkan untuk pengeluaran itu dilakukan. Ini soalan kepada Dr. Baharom. Kerana kita bukan saja bercerita tentang KWSP sebagai simpanan persaraan, tetapi juga sebagai dana pelaburan persaraan. Antara tarikannya adalah kadar dividen yang mungkin kalau dahulu dianggap tinggi untuk memungkinkan simpanan itu dalam kata mudahnya beranak pinak ataupun ditambah dari tahun ke tahun. Maka itu menarik antara pencarum-pencarum untuk mencarum dalam KWSP, kesanggupan mereka untuk konsisten mencarum dalam KWSP. Bagaimana dalam perihal ini, kita sudah melihat kepercayaan dan juga isu-isu hakisan nilai kepercayaan kepada keuntungan yang boleh diperoleh daripada kadar dividen itu semakin berkurangan dalam kalangan pencarum, menyebabkan mereka merasakan sudah tidak ada mungkin satu keuntungan untuk mereka mencarum dalam satu simpanan seperti itu, Doktor. Okey, Ismail. Bila kita lihat dalam KWSP ini ada dua komponen, iaitu 30% dan 70%. 30% caruman kita ini boleh digunakan untuk pengeluaran pelbagai perkara seperti perumahan, pendidikan dan kesihatan. Manakala 70% lagi hanya boleh diusik selepas bersara. KWSP sebagai satu institusi yang dipercayai, yang diberi amanah untuk memberi pulangan yang sewajarnya,
mempunyai pelan pelaburan. Okey. Jadi duit yang 70% ini KWSP akan membahagikan mengikut portfolio, iaitu portfolio yang memberi pulangan yang tinggi, portfolio yang memberi pulangan yang sederhana, dan portfolio yang kita kata bond-bond jaminan kerajaan dan sebagainya. Ini secara purata akan memberikan satu pulangan kepada KWSP yang dapat dikongsikan bersama dengan ahli. Ya. Apabila berlaku kejutan-kejutan seperti ini di mana kita ingin mengusik yang 70%, apa yang akan berlaku adalah tekanan untuk KWSP untuk mencairkan aset pelaburan. Aset pelaburan KWSP pada tahun 2020 telah mencecah 1 trilion ringgit. Okey. Apabila ingin mencairkan secara cepat, maka aset yang memberi pulangan paling tinggi itulah yang akan dicairkan. Sebab itu adalah aset yang mempunyai permintaan. Jadi apabila aset yang memberi pulangan paling tinggi dicairkan demi untuk memastikan bahawa kecairan itu ada di sana dan dapat memberi kepada pencarum, kita harus ingat bahawa aset yang memberi pulangan tinggi ini akan memberi atau menjejaskan pulangan secara umum. Okey. Jadi bukan saja orang yang mengeluarkan duit, malah pencarum-pencarum lain juga akan terkesan dengan pulangan tahunan. Okey. Dan ini juga akan memaksa KWSP untuk mengubah pelan tindakan pelaburan yang bersifat jangka panjang. Sebab jika terpaksa memberi untuk pengeluaran-pengeluaran sebegini, maka agak susah untuk kita membuat pelan tindakan pelaburan jangka masa panjang. Ya. Jadi ini harus dipikirkan. Mungkin dalam kata mudahnya, progresif pelaburan itu banyak bergantung kepada jumlah dan juga nilai tunai simpanan yang dicarum oleh pencarum-pencarum, dan ini memungkinkan untuk satu prestasi lebih baik kepada pihak KWSP kalau sekiranya mempunyai jumlah caruman yang banyak untuk dilaburkan ataupun didagangkan. Doktor dan juga Prof, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan terus saja menyambung perbincangan kita dalam Bicara Naratif. Ya, kita bersua kembali. Dalam siri bajet yang sebelumnya juga disebutkan berkenaan tentang pengeluaran KWSP dalam beberapa terma yang digunakan. Persoalan ini boleh saya tanyakan kepada Dr. Ahmad Razman. Kita sedia maklum, berat mata memandang, berat lagi bahu memingkul. Sudah pasti mereka yang menginginkan pengeluaran itu mempunyai alasan masing-masing untuk menggunakan simpanan hari tua itu untuk digunakan pada waktu-waktu yang sukar dan waktu yang terdesak ini. Ada juga berpandangan kita tidak boleh terlalu lenient ataupun terlalu membenarkan perkara-perkara sebegitu kerana kita perlu memikirkan apakah yang akan terjadi pada masa depan. Dua perkara ini penting, dua perkara ini mempunyai rasionalnya tersendiri. Namun bagaimana kita membuat timbang tara kepada yang mana lebih rasional dalam perihal situasi sekarang dan situasi untuk hari esok, Dr. Razman? Ya, Ismail. Sebenarnya semasa 2 tahun berlaku pandemik, ramai terjejas, mereka patut dibantu. Ya. Dan mereka yang terkena bencana banjir pun memang mereka patut dibantu. Tetapi apabila ada beberapa ahli politikus yang cuba menangguk di air keruh banjir meminta bahawa pengeluaran caruman lagi dilakukan daripada KWSP. Persoalannya, adakah semua yang terjejas ini pencarum KWSP? Sebab kita lihat ada kegiatan kerajaan, ada yang bekerja sendiri yang belum mencarum. Jadi sebenarnya maksudnya mungkin sebahagian saja yang kena yang akan dapat bantuan. Jadi kita nak kata KWSP mungkin boleh membantu sebahagian tetapi bukan kesemua. Oleh itu, mekanisme yang boleh membantu semua yang kita harus fikirkan. Memang kita nak bantu, kita nak kata kita tak nak kita nak kata tak boleh langsung keluar tu dan tak akan dibantu, tetapi pertama kerajaan ada juga bagi bantuan setinggi hingga 61,000 kepada mereka yang betul-betul terjejas, ada kematian ataupun rumah musnah pun semua tu, bantuan telah diberikan. Itu kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri pun sudah beri bantuan masing-masing lah kepada mereka terjejas. Tetapi mungkin rakyat berkata tak cukup lagi ni. Sebab apa? Sebagai contohlah, nak baiki kenderaan 1,000. Tapi kalau kenderaan tu yang dah masuk lumpur apa semua tu, kalau tak ada insurans 20,000, 30,000. Okey. Jadi tapi itulah saya boleh tengok bila kita kata biar benarkan rakyat keluar duit, benarkan rakyat keluar duit. Rakyat dah tak ada duit. Kerajaan dah keluarkan duit. Tapi saya lihat ada satu pihak lagi belum keluar duit. Bila kita tengok masa bencana banjir ni, ada bank komersial menawarkan pinjaman tanpa faedah.
pinjaman baru tanpa faedah. Maknanya dapat duit. Boleh belanjalah, nak beli perabot baru ke baki kereta kan. Lepas tu dia bagi moratorium untuk pinjaman sejadah. Tapi bayangkan kalau moratorium tu dah habis, 6 bulan dah selesai kan. Kena bayar pinjaman lama, kena bayar pinjaman baru. Maknanya beban makin bertambah. Nampak macam boleh dapat duit tambahan tapi lepas tu kena bayar lagi. Ya. Tambah beban baru. Ya. Bank komersial sejak daripada awal pandemik sampai sekarang langsung tak ada kasih diskaun apa. Dia tangguhkan saja moratorium. Okey, tak ada 1 sen pun. Ya. Ada satu syarikat supermarket masa banjir, rakyat ambil barang kan. Dia kata ambil lah. Halal. Halal lah. Rugi 5 juta pun tak apa. Tapi kita tak nampak bank kata tak apalah kita buat debt jubilee, hapuskan hutang. Ataupun kalau tak hapuskan semua hutang pun bahagian interest saja kan. Bayar prinsipal saja, bayar interest. Dan bagaimana pula dengan kereta yang pinjaman ni? Kan kalau ada bank Islamik yang perbankan Islam yang bagi sewa beli. Sepatutnya kalau sewa beli ini kita sebagai penyewa. Jadi kalau kereta tu musnah, sepatutnya kita tak perlu bayar sebahagian keseluruhan pinjaman tu. Tapi adakah yang perbankan Islam ni akan membenarkan tak apa kereta dah musnah, you tak perlu bayar sebahagian keseluruhan pinjaman tersebut. Itu yang kita mau tengok. Kita nak tengok okey, rakyat duit dah tak ada. Jadi tak perlu minta ada orang keluar duit lagi daripada KSP. Kerajaan dah kasih duit, kerajaan negeri dah, NGO ramai dah kasih, komuniti. Tetapi kita nak juga ada, bukan setakat bank komersial lah, korporat-korporat. Tahun ni tahun baru, gunakan tahun ni untuk peruntukan CSR. Okey, kita tahu mereka ada peruntukan CSR tahun. Gunakan CSR ni untuk kasih bantuan kepada mereka yang terjejas. Cuma satulah saya tengok, ramai nak bantuan, tetapi koordinasi. Kita nak pastikan ada berlaku transparansi, accountability, duit itu disalurkan sampai kepada mereka yang sepatutnya menerima. Kalau kita dapat buat semua ni, memang tak ada isu rakyat mencari duit mana. Ya. Sebab itu kita sedia maklum institusi komersial perbankan ini berorientasikan keuntungan. Ya, kalau sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan sudah pasti perlu dinilai berulang-ulang kali untuk melihat apakah ini boleh memberikan gambaran kepada risiko pelaburan itu ataupun risiko untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi dalam perihal ini mungkin satu perspektif yang berbeza untuk kita memandang. Cumanya dalam keterdesakan pada ketika ini, mungkin ada yang menggunakan alasan kehilangan pekerjaan. Sudah menyimpan bertahun-tahun lamanya, apa salahnya untuk mengeluarkan dalam waktu-waktu sukar ini. Kalau sudah berduit kembali, boleh mencarum semula dan juga menambah kembali simpanan. Itu mungkin beberapa alasan yang digunakan sebagai rasional. Apa pandangan Dr. Barum berkaitan isu-isu ini? Ya, saya tertarik dengan sahabat saya tadi. Selalu saya yang berbicara pasal perbankan Islam. Okey, hari ini dia cuit. Kalau kita lihat perbankan Islam di negara kita sudah hampir 3 tahun. Sudah menyertai piagam yang dipanggil value based intermediation ataupun value based intermediation ataupun dalam bahasa Malaysia dipanggil intermediasi berasaskan nilai. Dan asasnya adalah going beyond profit. Maksudnya syarikat ataupun institusi perbankan tidak hanya semata-mata memikirkan keuntungan semata. Dan apabila Dr. Azman menimbulkan kembali mengenai kontrak, di dalam kontrak perbankan Islam ada yang menyebut sebagai sewa beli dan sebagainya. Dan ini adalah masa untuk kita melihat kembali adakah ini sebenarnya berasaskan nilai. Dan jika pihak yang terjejas itu sudah tiada lagi harta yang disewa beli ataupun yang dipajak secara kontrak perbankan Islam, apakah adil untuk kita suruh mereka terus membayar pembiayaan atau harus kita lupus kira pembiayaan? So ini adalah satu masa yang amat sesuai untuk para penyelidik, para institusi perbankan untuk duduk semeja dan melihat kembali untuk kita sebenar-benarnya menjalankan apa yang kita panggil perbankan Islam. Okey. Yang kedua, saya juga ingin melihat institusi kewangan sosial seperti zakat, wakaf dan lain sebagainya. Sebab bencana alam yang menimpa kita seperti banjir dan juga pandemik mewujudkan satu golongan yang baru kita panggil miskin rentan ataupun miskin situasi ataupun asnaf rentan dan asnaf situasi. So daripada lembaga zakat menunggu orang datang dan melaporkan dan mendaftar, mereka harus menggerakkan seluruh organisasi turun ke padang dan melihat. Rata-rata kita lihat orang kehilangan rumah, kehilangan kereta dan ada yang tinggal selai sepinggang. Mereka perlukan bantuan. Dan saya juga amat setuju
kita harus semua mengembeling tenaga dan tidak menangguk di air keruh. Macam Dr. Razman kata tadi, ada setengah-setengah politikus ingin menjadi popular. Opportunis. Hanya menjadi popular, menangguk isu ini tanpa memikirkan masa depan rakyat. Kita harus memikirkan secara lebih rasional. Dan saya ingin melihat pihak perbankan Islam khasnya, dan kalau boleh juga perbankan komersial yang lain, untuk melihat kembali kontrak pembiayaan. Jika ada ruang dan peluang, hapus kira harta yang telah diberi pembiayaan mengikut kontrak sudah tiada lagi di situ, maka lakukanlah. InsyaAllah barakah dan rezeki perbankan Islam ni akan lebih bertambah. Apakah barakah itu boleh diterjemahkan dalam satu sistem komersial? Itu mungkin membawa kepada persoalan yang lain. Namun kepada Datuk, persoalan penting Datuk dalam isu-isu pekerjaan ini, ada yang menganggap bahawasanya dalam isu tentang kadar gaji minimum pada ketika ini, jumlah caruman yang juga memungkinkan bagaimana ia menghasilkan satu jumlah caruman pada waktu persaraan yang tidak mencukupi, sehingga ada yang menganggarkan bahawasanya mereka yang bersara terpaksa kembali bekerja sehingga ke akhir usianya, dan ini membawa kepada satu persoalan, mengapa perlu kita kembali bekerja setelah kita mempunyai wang persaraan, dan apabila ia tidak cukup, ia mendesak untuk situasi pekerjaan itu dibuka kembali kepada pesara-pesara ini. Jadi bagaimana Datuk melihat ini merupakan satu isu yang perlu ditangani bermula daripada isu gaji, caruman bersandarkan peratusan gaji itu yang akan membawa kepada jumlah simpanan di akhirnya nanti, Datuk? Ya, kalau kita lihat Saudara Ismail, setiap jumlah yang diperolehi oleh pencarum adalah berdasarkan gaji. Gaji minima ni baru dimulakan dalam masa 5-6 tahun yang sudah. Jadi pergerakan gaji satu, yang kedua kenaikan gaji tahunan pun cukup lembab. Ada yang naik gaji tiap-tiap tahun, setiap bulan RM12, RM15, RM30 pun ada. Jadi bila kita lihat seperti ini berlaku, mungkin sudah sampai masanya peratus yang kita kenakan pada hari ini, kita kena kaji balik semula. Sebab kita lihat pada hari ini ada yang dikatakan 11%, ada 13%, dan ada juga syarikat membayar lebih daripada itu. Jadi jumlah itu adalah terlalu rendah. Jadi ini satu daripada perkara yang perlu kita kaji balik semula, kerana jumlah ini ataupun angka ini sudah ketinggalan zaman. Kita kena kaji balik to catch up. Untuk to catch up balik semua saving-saving yang kita nak buat adalah berdasarkan daripada gaji. Kalau gaji dia RM1,200, bayangkan majikan potongan majikan, ada juga share majikan, pekerja pun ada. Kalau dijumlahkan satu bulan tak sampai, lebih kurang dalam 100 lebih saja. Jadi ini satu daripada punca yang kita lihat pada hari ini, bahawanya simpanan mereka, ada pun yang dah kerja sampai 40 tahun, in the end of the day, bila dia bersara, RM50,000 atau RM60,000 saja. Jumlah ini sangat membimbangkan kita. Nasib baik KWSP ada juga mengumumkan dividen. Dividen itu dapatlah melonjakkan sedikit. Kalau tidak, simpanan itu adalah sedikit kerana peratus yang kenakan pada hari ini agak rendah. Mungkinlah kita dengan keadaan sekarang ni, apa yang berlaku, kita ambil iktibar. Ini satu daripada way out ataupun satu jalan keluar, bagaimana kita boleh cari jalan untuk meningkatkan caruman. Kalau caruman ini dapat ditambah, insyaAllah saya fikir dalam masa 10 atau 15 tahun, apabila orang bersara, mungkin jumlah itu ada lebih. Kalau tidak, bayangkanlah di mana saving yang ada pada pekerja-pekerja. Nasib baik tahun 1951, seperti saya nyatakan dulu, waktu British barangkali dan juga kerajaan Malaysia, kita dah ada KWSP. Kalau bukan dengan KWSP, apa bentuk simpanan yang kita ada pada hari ini? Ya, betul. Jadi sangat penting pada hari ini kita kena breakthrough. Jangan rasa perkara ini boleh gugat ataupun dan sebagainya. Yang penting sekarang ni kita lihat bagaimana kita boleh meningkatkan simpanan itu hanya dengan cara potongan wajib yang dibuat oleh majikan.
Ya, mungkin aspirasi itu memerlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti mungkin Persatuan Majikan, KWSP dan juga pihak legislasi di pihak kerajaan untuk duduk semeja dan juga melihat isu ini dibincangkan secara bersama untuk menentukan peratusan yang terkini bagi untuk majikan dan juga pekerja itu boleh mencarum untuk meningkatkan kadar dan juga jumlah simpanan. Yang berbagi Datuk Prof. Madia dan juga Dr. Baharom, kita nak berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Kepentingan dana persaraan pada usia tua, khususnya kumpulan wang simpanan pekerja, itu fokus yang didebatkan pada malam ini. Terus saja kepada Dr. Baharom. Tadi kita mengambil sedikit respon daripada Datuk Syafiee berkenaan tentang peratusan yang boleh ditingkatkan. Bukan saja daripada peratusan caruman pekerja, tetapi yang pentingnya adalah majikan itu. Dicadangkan beberapa angka, bukan hanya tertakluk kepada 11% ataupun 13%. Ada juga yang mencadangkan mungkin ini masanya untuk kerajaan mempertimbangkan insentif-insentif kepada majikan yang memberikan peratusan yang tinggi kepada pekerja itu, menguntungkan majikan di samping menguntungkan pekerja mereka. Doktor. Okey, Mak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tadi. Agak tidak munasabah apabila kita menggunakan peratusan yang sama untuk ke semua tingkat gaji. Bayangkan 13% caruman majikan untuk pekerja yang mendapat gaji 1,200 dan caruman 13% yang sama untuk pekerja yang mendapat gaji 30,000. Okey. So, dah sampai masanya kita melihat kepada caruman bertingkat atau berperingkat di mana sebagai contoh, mereka yang mempunyai gaji di bawah 5,000 sebulan, majikan harus mencarum 25%. Okey. Bahagian majikan, bukan bahagian pekerja. Dan untuk menggalakkan majikan ini, maka kita boleh memperkenalkan tax insentif. Maksudnya majikan yang sukarela boleh diberi pengecualian cukai. Dan ini akan menyebabkan sekurang-kurangnya mereka yang mempunyai tingkat pendapatan di bawah 5,000 ataupun B40 sekurang-kurangnya mempunyai cushion. Sebab kalau kita lihat 13% daripada gaji minimum 1,200 hanya translate kepada RM150 sebulan daripada pihak majikan. Ini adalah satu angka yang terlalu kecil. Jadi sudah sampai masanya kita meminda, sebab saya rasa ini perlu pindaan kepada Akta KWSP dan juga peraturan kecil di mana kita panggil flexible employer share, di mana mereka yang mempunyai pendapatan di bawah 5,000, majikan harus mencarum 1% yang agak besar. Saya cadangkan something di dalam sekitar 25%. Okey. Itu juga saya nak mengambil respon daripada Dr. Ahmad Azman. Apabila laporan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan mengatakan ada peratusan yang tinggi, mereka mempunyai jumlah kurang daripada RM10,000 dalam simpanan mereka, malah ada juga yang peratusan tinggi jumlahnya kurang daripada RM5,000. Ini menggambarkan bahawasanya bukan mereka ini tidak mencarum, mungkin pada permulaannya mereka itu adalah pekerja yang bermajikan, kemudian keluar daripada sektor bermajikan itu, mungkin pekerja sendiri, gig ekonomi dan sebagainya. Maka timbul persoalan, apakah sektor-sektor pekerjaan dan juga bagaimanakah konotasi sektor pekerjaan itu diberikan keutamaan, kerana kita sudah sedia maklum dengan ledakan gig economy yang mana pekerjaan tidak bermajikan ini memerlukan satu inisiatif daripada kerajaan untuk memandang isu-isu variasi daripada bidang pekerjaan ini perlu juga dicakupkan dalam isu KWSP, Doktor. Ya, saya setuju sebab sebenarnya ramai yang bekerja sendiri dalam ekonomi gig ni tidak kata mencarum dalam KWSP. Dan dalam bajet 2022 juga kalau kita lihat LSDN mungkin akan memperkenalkan apa kita panggil tax identification number. Jika ianya akan diwajibkan untuk setiap individu yang mempunyai pekerjaan sama ada bekerja sendiri, bekerja dengan majikan, maka sudah ada nombor tu, mungkin orang kata nak tracing, nak kesan setiap yang mempunyai pendapatan ni boleh lakukan. Dan mungkin boleh orang kata selaraskan dengan KWSP, maknanya secara automatiknya mereka harus berdaftar dengan KWSP dan melakukan pencaruman. Kita nak pastikan supaya mereka berdaftar dulu dan baru dapat orang kata mengusahakan pula bagaimana apabila mereka berdaftar, mereka mencarum mempunyai simpanan yang cukup. Dan saya setujulah, maknanya majikan boleh orang kata diberi insentif untuk meningkatkan caruman. Dan ada satu skim dalam KWSP ni dipanggil aisaraan, iaitu ahli yang lain boleh tolong mencarum, isteri ataupun aisuri, maknanya suami nak bagi caruman kepada isteri dan sebagainya. Mungkin skop tu pun boleh diperluaskan, maknanya siapa-siapa yang nak carum kepada orang lain, bapa anak ke bapak ke
Dr. Baharul nak carum kat saya punya akaun pun tak apa kan. Jadi kita Itu murah hati sangat. kan sebab CSR dia. Jadi kita galakkan. Maknanya kita membuka ruang untuk caruman itu bertambah, bukan saja melalui majikan tetapi melalui skim-skim seperti Asalan ataupun Esuri itu. Tetapi saya pun terfikir juga okey, kalau katakanlah kita masih juga tidak dapat mengatasi isu gaji rendah. Mana minimum gaji sekarang, gaji minimum 1,200. Ya. Mungkin apa orang kata, baru ni ada isu kan, gaji minimum kat Jakarta lagi tinggi kan daripada di Malaysia. Katakan kerajaan masih lagi orang kata tidak mampu untuk menetapkan gaji minimum yang lebih tinggi. Maka walaupun majikan mungkin bagi caruman lebih tinggi tetapi tak sampai had minimum untuk bersara dengan selesa. Mungkinlah ada juga cadangan bahawa KDSP patut fikirkan satu skim pencen awam. Sebab kalau kita kerajaan dah ada pencen. Kalau mereka yang masuk PRS, private pension retirement scheme tu dia dah ada dah. Tetapi mungkin ada golongan yang mencarum dari KSP tapi bila nak bersara rupa-rupa memang tak cukup. Mungkinlah kita boleh letak kepada satu golongan yang betul-betul terjejas ni satu peruntukan dalam KSP untuk membantu mereka ini minimum pencen dan sebagainya. KSP sekarang 33% rasanya pelaburan mereka di luar negara. Dan pelaburan luar negara ini sebenarnya memberikan pulangan yang tinggi lah berbanding tempatan, sebab tempatan KLSCI pun tak berapa lagi. Dan mungkin jugalah kita tengok untuk skim macam pencen ni peratusan yang tinggi lah daripada pelaburan luar negara itu diperuntukkan supaya boleh membantu mereka. Kita cubalah berfikir sedikitlah luar kotak, boleh tak kita bantu golongan-golongan seperti ini. Ya, dalam kita berfikir out of the box ataupun di luar kotak itu, ada juga yang membanding bezakan ketegasan mengutip cukai bagi mereka berpendapatan tidak bolehkah diterjemahkan dalam ketegasan dan keseriusan untuk mengutip jumlah caruman itu daripada mereka yang berpendapatan juga. Jadi mungkin ini persoalan yang boleh diajukan kepada Datuk Syafiee berkenaan tentang isu-isu, mungkin ada beberapa inisiatif lain yang boleh dikenakan khususnya kepada mereka yang berpendapatan yang membayar cukai separuh ataupun mungkin sebahagian daripada cukai ataupun pendapatan cukai itu boleh diagihkan ataupun boleh disalurkan kepada caruman kepada KWSP. Ini juga mungkin boleh mengurangkan beban untuk mereka membayar cukai di samping menambahkan jumlah simpanan dalam KWSP bagi mereka yang bekerja ini. Apa mungkin pandangan daripada Datuk apabila ada pihak yang mula untuk mencadangkan perkara-perkara seperti ini, Datuk? Itu satu cadangan yang baik pada saya dan juga mungkin kita boleh explore dengan pelbagai pihak yang terlibat kerana ini satu perkara yang dianggapkan sebagai pendekatan yang berhemah. Dan kita juga lihat pada hari ini kalau kita nak gubal balik the whole structure dalam EPF ataupun dalam KWSP mengenai dana persaraan dan juga untuk yang bayaran cukai tadi, kita lihat ada birokratik antara jabatan dengan jabatan. Jadi inilah kadang-kadang mengambil masa yang terlalu panjang. Jadi kalau kita kata contohnya, misal kata kita ambil daripada KWSP jatuh di bawah Kementerian Kewangan. Jadi ada juga kementerian-kementerian lain yang agak juga terlibat. Jadi bagaimana kita boleh mencari satu kaedah yang terbaik supaya all the stakeholder yang terlibat boleh duduk sama-sama untuk bincang sebab ini satu perkara baru. Kalau kita boleh bincang dan juga jemput semua wakil-wakil yang boleh keluarkan idea yang bagus, tak perlulah panggil menteri-menteri semua. Kita panggil yang bukan-bukan menteri pun boleh. Contoh kita ada dua profesor depan saya ni, dia pun boleh keluarkan pendapat yang bagus. Bukan saya kata menteri tak boleh, dia orang sibuk sangat. Jadi kita bagilah kepada intelektual yang boleh cari satu kaedah yang terbaik. Bagaimana boleh kita restructure balik. Boleh macam mana kita boleh restructure balik. Lepas tu masuk elemen-elemen cukai dan sebagainya. Kalau ini tidak dibuat secara total, barangkali dia akan jadi kepinjangan antara satu jabatan dengan jabatan lain. Jadi yang penting sekarang ni kita kena terima hakikat bahawasanya sudah sampai masanya kita kena gubal balik semua perkara-perkara yang berkaitan dengan cukai dan juga dengan pencaruman yang ada. Untuk pekerja-pekerja pula, ini bukan saja cukai yang dibayar.
hari-hari kita bayar cukai. Harga barang yang tinggi pun kita bayar cukai. Parking kereta pun kita bayar cukai. Cukai hari-hari kita bayar. Ya. Jadi kita kena cari satu kaedah bagaimana kita boleh cari satu jalan yang terbaik, kita boleh juga datang satu conclusion yang bagus untuk semua pihak yang bagus supaya Pakatan Kesejahteraan ini benar-benar dapat dinikmati oleh pekerja. Hari ini Pakatan Kesejahteraan tentu ada, tetapi tidak dapat ditranslatekan perkara yang sebenar. Jadi dalam hal ini, Saudara Ismail, saya mencadangkan kita boleh buka satu lembaran baru. Jangan kita rasa takut dan sebagainya. We have to break through. Kalau benda-benda yang lama tak boleh pakai, kita kena ubah. Kalau tak ubah, sampai bila pun tak akan ubah. Contohnya kita ada, masa dulu kita ada COVID. Lepas tu kita keluar duit. Lepas ni kita keluar banjir. Kita keluar duit lagi. Itu baru dua. Belum tahu apa akan datang. Jadi kalau akan datang besok timbul masalah-masalah macam ni, we are caught in between. We are not prepared. Kita tak bersedia dalam hal-hal seperti macam ini. Ya, memang benar. Itulah cara. Terima kasih. Ya, memang benar Datuk, dalam mengemudi bahtera bukan hanya kita bergantung kepada pengemudinya tetapi juga kepada klasi dan juga kepada mereka yang berada di dalam bahtera itu untuk turut sama-sama menggerakkan menungkah arus dan juga melawan arus yang sedang membadai pada ketika ini. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Bersua kembali kesejahteraan keluarga Malaysia. Shared Prosperity, Dr. Bahrum, ini terma yang perlu untuk ditaklui dan juga diterjemahkan secara pelaksanaan ataupun executionnya. Apa yang boleh dilakukan dalam Shared Prosperity ini? Kalau kita lihat tadi fokus yang ketiga seperti mana diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kesejahteraan rakyat Malaysia adalah hak setiap rakyat Malaysia. Ya. Maksudnya kita kena menjamin bahawa rakyat Malaysia tidak mengira warna kulit, bangsa, agama maupun tingkat pendapatan, harus sejahtera. Untuk kita terjemahkan wawasan kemakmuran bersama atau keluarga Malaysia dan sebagainya, kita harus berani, seperti Datuk kata tadi, kita harus berani untuk mengubah, meminda demi untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran di negara dikongsi bersama oleh setiap rakyat Malaysia. Dan kita harus memastikan khasnya golongan B40 atau mereka yang berpendapatan rendah diberi perlindungan dan diberi bantuan yang secukupnya. Bukan sekadar slogan, namun kita memastikan bahawa seluruh rakyat Malaysia sejahtera dan makmur. Cantik-cantik untuk kita mengurangkan jurang pendapatan dan juga untuk memastikan kesemuanya dapat menikmati kemakmuran yang digagaskan dan juga dinikmati. Dr. Marazman, persoalan tentang banyak modus-modus pelaburan ketika ini, apakah ketika ini dalam perihal KWSP ini ia hanyalah masih lagi menjadi kebergantungan tunggal untuk pelaburan dana masa hadapan? Ya, kita lihat bahawa memang kreasi sepatutnya mesti membantu pencarum untuk menjalani kehidupan yang orang kata selesa apabila mereka bersara. Namun kita dapati bahawa hakikatnya kreasi juga akan menjangka ini akan menjadi satu masalah serius apabila sebahagian besar pencarum mungkin tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Dan jika mereka tidak mempunyai financial literacy yang mencukupi, mungkin mereka pun tidak mampu untuk orang kata mendiversifikasikan mereka punya pelaburan. Mungkin mereka tidak ada orang kata lebihan pendapatan pun untuk melabur ataupun orang kata menjana pendapatan tambahan. Disebabkan itu, maka satu orang kata perubahan paradigma dari dalam orang kata institusi KWSP ini sendiri, bagaimana cara dapat tingkatkan kerjasama daripada majikan, kerjasama daripada pencarum, KWSP sendiri, kerajaan untuk memastikan bahawa kalau kita nak sebut pasal konsep keluarga Malaysia tu, orang duk tanya keluarga Malaysia ni apa? Analogi biasa kita boleh relate ataupun kaitkan dengan kita sendiri. Kita semua masing-masing ada keluarga. Kalau saya keluar dengan keluarga pergi makan, nak lintas jalan, semua kena pimpin sama-sama. Seorang beli aiskrim, semua kena beli aiskrim. Tak ada yang tertinggal. Tapi masalah sekarang ni, adik yang bongsu, duit tak cukup. Duit dalam bank ni dah nak habis. Lepas tu pakcik yang kaya kata tak apalah, hutang kat pakcik tu pakcik tangguhkan saja. Nampak macam apa macam lain macam kan kalau pula, mungkin patutnya pakcik kata tak apalah, tak payahlah bayar sedikit hutang pakcik tu, nah pakcik kasih lagi duit. So kita nak apa yang kita alami sebagai keluarga kita
walaupun diterjemahkan di peringkat nasional ini, semua bantu-membantu. Itu yang kita mahukan. Okey, membantu seluruh keluarga Malaysia. Datuk, ringkas saja 10 saat, apakah terbela nasib pekerja dengan isu-isu pelaburan masa depan ini, Datuk? Saya dalam ringkas ini saya menyatakan ini mestilah adil dan saksama. Jangan aniayakan pekerja. Berilah pembelaan yang terbaik kepada pekerja supaya kesejahteraan itu benar-benar dapat diterbitkan dan dapat dilihat dan dapat dirasai oleh pekerja-pekerja. InsyaAllah. Satu pandangan yang konklusif. Terima kasih yang berbagi, Datuk. Terima kasih Dr. Ahmad Azman dan juga terima kasih Dr. Barum kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah kita dapat membawa perkara ini dalam perihal yang lebih neutral dan juga adil untuk kita melihat bagaimana KWSP ini boleh menjadi salah satu daripada perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan juga didebatkan untuk kepentingan golongan pekerja, khususnya golongan dan juga manfaat kepada pencarum. Terima kasih kepada kesemuanya bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam Bicara Naratif. Teruskan kesetiaan saluran Berita ATM TV1. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam perkongsian lain dalam Bicara Naratif nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.